voyage, seperti yang saya bahwa dunia pariwisata juga bisa mengembangkan diri kita, memperluas rezo jaringan itu pasti, ya, jaringan itu pasti. Par exemple, sekarang di Yogyakarta itu, di Yogyakarta misalnya hanya ada 40-an guide francophone. Itu pun di bulan Juli Agustus kita sudah kehabisan. Ya, imagine bahwa kesempatan Anda itu luar biasa dan sekarang semakin tahun berjalan kita itu kekurangan sekali pemandu wisata. Jadi kesempatan teman-teman di UNJ untuk menjadi pemandu wisata ini sangat sangat besar ya, terutama Anda sudah punya modal bahasa Prancis tentunya dengan saya belum menyapa bonjour chers collègues UNJ Mbak Ika dan mungkin semuanya bonjour. Bonjour, ça va, Mas Imam? Désolé, j'ai oublié de vous saluer. Ça va, Ok, pas de bonjour, ça problème. va, vous allez bien? Ok, Mais très bien, ok, merci. oke, maaf saya lanjutkan ya. Désolé, j'ai oublié de vous saluer. Jadi memang ketika kita berbicara dunia pariwisata, seperti yang akan saya paparkan nanti, memang dunia pariwisata itu bukan hanya pemandu wisata, ya. Nanti kita akan melihat ternyata dunia pariwisata itu diperuntukkan untuk semuanya. Karena mesti akan ada bertanya, Monsieur saya itu introvert, saya tidak bisa bekerja jadi pemandu. Apakah saya bisa kerja dunia pariwisata? Bien sûr, Anda bisa bekerja di balik layar. Ya, jadi encore une fois, le monde du tourisme memberi kesempatan bagi semuanya, bagi yang mau ya bekerja dunia pariwisata baik di depan layar atau di balik layar. Mungkin nanti kalau kita sesinya sudah mulai, panitia boleh share video tentang suasana dans une agence de voyage, di mana sebuah perjalanan wisata itu diramu dari pertama dari orang yang menerima email, ya, kemudian ada responsable des guides, les services de réservation, dan kemudian yang mengeksekusi di sur le terrain pemandu wisata itu sendiri. Jadi dunia pariwisata itu adalah satu kesatuan di mana membutuhkan banyak sekali tenaga. Dans ce cas-là, on va parler des agences de voyage françaises, le monde du tourisme français. Jadi kita akan lebih memfokuskan tentang dunia pariwisata yang berbahasa Prancis. Dan berita baiknya bahwa dunia pariwisata Perancis di Indonesia itu sangat berkembang, ya sangat. Bukan hanya Perancis sebenarnya adalah francophone, karena tamu-tamu kita, tamu-tamu yang datang bukan hanya dari Perancis tapi dari pays francophone, comme la Belgique, la Suisse itu juga semakin banyak. Jadi sekali lagi bahwa Anda belajar bahasa Prancis itu sudah merupakan kesempatan yang luar biasa, ya. Kemudian nanti akan ditunjang lagi dengan kemampuan connaissance general dan dua hal itu yang akan dipadukan menjadi sebuah nilai jual Anda. Makanya mulai sekarang kita tuh harus keluar ya, kita tuh harus keluar dari zona kita yang kita pemalu, kita yang nggak mau kenal orang. C'est dommage ya. Dalam justru di era seperti ini pencitraan itu penting. Tapi pencitraan yang positif tentunya ya, bukan Anda citrakan sesuatu yang nggak penting. Jadi pencitraan penting seperti pekerjaan Anda. Par exemple, vous êtes guide. Anda seorang pemandu wisata. Tentunya Anda harus kenal dengan banyak orang, agence de voyage, les personnels du terrain. Jadi itu semuanya yang akan memberikan rezeki kepada Anda jika Anda kenal banyak orang, Anda sering posting kegiatan Anda dengan tamu-tamu Prancis. Par exemple, vous êtes guide. Anda memposting, vous postez votre voyage avec des clients. Suatu hari orang yang akan mencari, oh misalnya si X, oh ternyata dia bisa tuh bawa tamu. Itu yang akan mendatangkan pekerjaan, mendatangkan rezeki kepada Anda. Jadi, je vous conseille maintenant, je vous conseille chaudement de sortir dari zona Anda yang saya tidak mau kenal orang. Ya, justement pencitraan itu penting. Ya, saya sebagai kasih contoh, selama ini saya mendapat banyak pekerjaan, banyak job di luar job saya sebagai dosen ya. Itu adalah berkat untuk pencitraan. Pencitraan bagaimana, Monsieur? Ya, saya tunjukkan pekerjaan saya ini dan semuanya ini orang jadi tahu. Jadi kalau orang tahu, orang akan meminta meminta pertolongan, orang akan membantu. Jadi hidup sekali jangan biasa-biasa ya. Une fois hidup sekali harus luar biasa. Jadi kalau Anda hidup sekali
orang Jawa bilang, saya tak nanti saja deh, Tuhan rugi menciptakan kita ya. Hidup kita sekali harus luar biasa ya. Jadi il faut maximum possible ya. Apalagi di dunia penuh persaingan. Mbak, imagine teman-teman di UNJ ini, misalnya masih ada yang aku ngumpet aja deh, malu. Ya rezeki Anda ngumpet gitu ya. Jadi saya berkata apa adanya bahwa apalagi dunia persaingan ketat ini pencitraan itu penting. Jadi saya sering dikatakan teman kamu itu pencitraan. Memang saya pencitraan 100% dan 1000% mencari popularitas. Kenapa? Kalau orang kenal, kalau kita populer, ya kita akan mencapai jalan lebih dulu daripada teman-teman kita. Anda setuju dengan saya? Vous êtes d'accord? Setuju dengan saya? Begitu toh? Sekarang Anda orang tidak kenal Anda. Par exemple, vous êtes guide. Anda bahasa Prancis Anda bagus, Anda menguasai semuanya. Tapi Anda nggak kenal banyak orang. Ya Anda nggak ada rezeki, nggak ada pekerjaan yang menghampiri Anda. Donc, sekarang sudah saatnya kita keluar, saatnya kita apa namanya show off ya, tapi sesuatu yang baik tentunya, bukan sesuatu yang pribadi yang kita pamerkan, yaitu adalah namanya self branding. Itu sangat penting. Jadi apalagi dalam dunia pariwisata seperti ini. Begitu kira-kira pengantar saya. Bagaimana, ada waktu masih atau bisa kita dimulai atau bagaimana ini? Oke, Monsieur. Sepertinya ini MC kita lagi ada Oke, terkendala, Monsieur. Wah, oke. tadi saya tertarik nih, Monsieur, sama ucapan Monsieur yang bilang hidup itu cuma sekali, jangan dibikin biasa-biasa aja, tapi buat luar biasa gitu ya, Monsieur. Wah, c'est intéressant karena saya pribadi merasa untuk sekarang pun kita ketika udah mahasiswa gitu ya, Monsieur, penting banget untuk mengembangkan self branding kita karena kalau enggak personne Siapa? ne connaît pas gitu kayak Maybe bisa beres. betul Monsieur. Jadi oke. Jadi benar sekali adanya sudah jadi kuliah ini juga menyemangati teman-teman ya bahwa saatnya keluar dari zona-zona yang kalian ngumpet itu harus. Jadi par exemple mau apapun saya kabarkan di medsos saya ya. Saya sedang membawakan seminar, saya sedang guiding, saya sedang mengajar, saya sedang apa. Saya kabarkan ya. Jadi orang tahu bahwa oh, Imam itu bisa buat grup orang Prancis satu bis dong. Saya kekurangan pemandu, orang akan kontak saya gitu ya. Enlargir les réseaux, ça c'est vraiment très important, ya, très important. Apalagi quand on travaille dans le monde du tourisme. Nggak bisa kita bekerja di le monde du tourisme, kita ngumpet, nggak mau dikira nanti di medsos, dikira cari popularitas. Maybe gua 1000% mencari popularitas di medsos biar orang tahu saya ya seperti itu. Jadi dans ce cas-là c'est quelque chose de positif ya, quelque chose de positif. Jadi semoga teman-teman di UNJ hari ini mulai, oh ya, kata Monsieur tadi, sudah saatnya kita itu bersaing secara sehat, ya, harus keluar, saya tunjukkan. Begitu kira-kira Wah, Mbak Aji, Mbak ini Tuaja. baru pengantar aja kayaknya udah banget banget nih Mas Yu. Apalagi mungkin sangat bisa dibilang apa ya Mas Yu? Korespon banget nih Mas Yu sama perasaan ataupun kondisi kita sebagai mahasiswa atau pemuda yang sedang mencari jati diri gitu ya Mas Yu ya. Je Waduh. sais quand vous êtes étudiant, ça c'est un peu, vous êtes à la recherche. Kemana Oui, sih bien sûr. kita habis ini kemana? Saya pendidikan bahasa Perancis, tapi saya nggak mau jadi guru, habis ini Waduh Mas Yu, bagaimana? tahu aja Mas Yu. Là, ce qu'on va parler d'aujourd'hui, ça c'est Iya, tout à fait betul. ça, c'est tout à fait ça. Donc, Baik Mas Yu. oke. Karena tadi juga saya mendengar kalau kita nanti akan membahas mengenai les métiers de tourisme ya Monsieur ya. Nah itu bisa saya informasikan Monsieur ini juga korespon biang sama materi ataupun mata kuliah kita di semester ini Monsieur. Itu ada hotellerie dan restorasi di mana memang bisa dibilang berkecimpung di dalam le monde professionnel gitu ya Monsieur. Voilà, on va discuter après. N'est-ce pas Monsieur? D'accord, oui, Oke, bien merci, sûr. Monsieur. Mungkin saya izin panggil dulu nih untuk kakak MC, apakah sudah kembali? Bonjour, Raga. Udah. Bonjour, Sudah. bonjour. Oh, voilà. Maaf, aduh maaf banget. Heureusement. Tiba-tiba koneksinya hilang. Ça arrive, surtout nous qui Oh ya, habitent à Sarif. Kendari, ça arrive. Donc, Wih, eh merci Monsieur. Itu tadi kita udah dikasih spoiler nih guys tentang apa aja sih yang bakal
eh, kita bahas kan untuk sesi materi. Nah, sebelum itu sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Sebelum kita masuk ke sesi materi, kita ada akan ada sambutan dari Koor Prodi Pendidikan Bahasa Prancis, yaitu Madam Yusi Asnidar. Kepada Madam Yusi, kami persilahkan. Bonjour, 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 madame. Yuk, Madam. Madam. suara saya terdengar. Terdengar, Madam. Yuk, Madam. Iya, baik. Apa kabar Mas Imam? Je vais bien, madame. Ketemu di Jogja ya kemarin ya. Iya, Très bien. makasih banyak ini Mas Imam. Ça fait Ambil. plaisir. Ça fait plaisir Iya, bisa iya, iya. bersharing dengan mahasiswa UNJ. Saya Iya, sangat senang alhamdulillah, sekali. alhamdulillah banget ini. Terima kasih banyak tadi. Saya jadi beruntung banget dapat spoilernya ya Raga ya tadi. Menarik banget. Avec Ini plaisir. Mas Imam Subandrio ya. Ya, Ya, oke. Baik. Izin saya membuka dulu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang saya hormati narasumber kami yang luar biasa pada hari ini, Bapak Imam Subandrio, pengajar SSMA, pengajar di Halu Uleo ya, Universitas Halu Uleo Kendari. Luar biasa sudah datang jauh-jauh, jauh-jauh tanda kutip ya. Intinya sudah menyediakan waktu yang berharga pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Madam Yunilis Andika. Bonjour. Yang saya hormati juga para peserta eh, para mahasiswa peserta mata kuliah kewirausahaan dan juga ada juga peserta dari APFI Jakarta juga ya Mas Agi, peserta yang lainnya yang mudah-mudahan juga bergabung pada hari ini. Assalamualaikum, terima kasih banyak untuk semua partisipasi yang luar biasa pada hari ini. Saya ucapkan selamat Madam Ika yang telah berusaha membangun sinergi keilmuan yang luar biasa, keilmuan dan bidang pariwisata, bidang kewirausahaan. Dan alhamdulillah kita punya praktisi yang luar biasa ya tadi Mas Imam yang ya baru kenal sebentar tapi saya udah, waduh, kayaknya menarik, energik, terus juga profil pengajar ya tadi pengajar tapi plus 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 gitu ya. Dan tema kali ini kewirausahaan di bidang bisnis tur pariwisata yang mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dapat kita raih hari ini dan juga kita terapkan ya di masa depannya. Eh, saya ucapkan sekali lagi selamat, terima kasih banyak Mas Imam untuk apa namanya ilmunya, berbagi ilmu ini suatu apa ya rahasia yang sebenarnya juga ini luar biasa nih kita dapetin semua untuk hari ini ya. Terima kasih banyak Mas Imam. Saya ucapkan Avec selamat plaisir. berseminar, selamat apa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mendapatkan manfaat dan berkah pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Madam Yusi Asnidar atas sambutannya. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi pemateri. Namun sebelum itu sabar dulu. Kita akan kenalan dulu nih sama moderator kita yang akan memandu keberlangsungan acara. Siapakah itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Atskia Nifatul Ulia yang tadi sempat udah nongol juga ya. Bonjour, Kak Bonjour, Atskia. Aga. Tu vas bien? Oui, oui, je vais bien, merci. Toi, ça va? Oui, ça va bien, merci.
Gimana nih Kak Raga Oke, nih? aku sih pasti antusias banget ya, karena dengan materi ini tuh, aduh, seru deh kayaknya. Pariwisata dan juga eh, pasti banyak hal yang dapat kita pelajari nih buat kita ke depannya gitu. Nah, Kak Atskia kalau boleh tahu nih, apa aja sih yang dipersiapin buat jadi moderator nih? Mungkin sarapan dulu, minum Yakult atau Mizon misal, nggak tahu ya. Apa tuh kira-kira? Sebenarnya tadi persiapan aku menjadi sosok misterius ya Kak Raga ya. Dengan Waduh, berdiam diri, terus tidak tersenyum gitu. Tapi tiba-tiba kakak Raganya hilang, jadi saya langsung masuk nih gitu. Tapi nggak apa-apa, iya. berarti itu sebagai bentuk apa ya, kita berkolaborasi gitu ya Kak Raga ya. Betul, betul. Ya, saling saling ini aja, saling backup aja, iya kan. Paling backup aja. Oke. Oke, tapi udah sarapan Kak Atskia? Udah sarapan. Kak Raga gimana? Aduh, kalau aku mah sarapan jam 12 siang kali ya. Jam 12 itu sarapan loh. Gak apa-apa, Kak Raga anak-anak kos kan ya? Nah, tahu Nah, sendirilah gimana. Jadi ya udah Kak, kalau gitu karena Kak Atskia juga udah siap, je vous laisse la parole dan silakan memandu acara kita. Terima kasih Kak Atskia, silakan. d'accord. Merci infiniment, Raga. Baik, izinkan saya untuk menyambut teman-teman dan juga narasumber hebat kita dan Madam Ika juga Madam Yusi. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Oui, bonjour. Je vais très bien. Et toi? Oui, je vais bien aussi, merci. Alors, aujourd'hui, en cette occasion, avec un grand plaisir que je vais vous accompagner pour le séminaire de tourisme avec notre cher intervenant. Ya, bien sûr, teman-teman udah tahu. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi materi, permettez-moi de présenter Monsieur Imam en me lisant son CV. Boleh, Kakak Panitia? Voilà, merci. Jadi untuk berkenalan lebih lanjut nih mengenai dengan Monsieur Imam, di sini adalah kurikulum vitae dari Monsieur Imam. Untuk pendidikannya, riwayat pendidikan, Monsieur Imam ini meraih gelar sarjana sastra Prancis Fakultas Bahasa dan Seni di UNES pada tahun 2002 sampai 2006. Lalu beliau melanjutkan pada gelar Magister Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya di UGM Yogyakarta pada tahun 2010 dan 2012. Lalu selanjutnya untuk pelatihannya, seperti yang teman-teman bisa lihat, Nusyimah mengikuti banyak sekali pelatihan, dan saya izin untuk membacakan tiga yang terakhir. Pada tahun 2023, Nusyimah mengikuti pelatihan pengajaran dan pendidikan di Savillam, Alliance Française de Physie France, avec le thème Enseigner le flé aujourd'hui, culture, société et nouvelles tendances pédagogiques. Lalu pada tahun yang sama, Syaimah mengikuti pelatihan pengajaran dan pendidikan di University Putrajaya Kuala Lumpur, Malaysia, avec le thème Dans le cadre du congrès des professeurs de FLE, innover dans vos cours grâce à l'intelligence artificielle. Lalu pada tahun 2022, Syaimah mengikuti sertifikasi penguji Delft-Delft les nouvelles grilles d'évaluation d'élèves sur la plateforme en ligne FEI Plus avec France Education. Nah, itu tadi kenapa saya menyambut teman-teman kembali menggunakan bahasa Prancis. Mungkin bisa sedikit masuk ke produksi oral gitu ya. Bismillah B2. Bisa terus. Oke, selanjutnya di pengalaman kerja, saya izin membacakan tiga yang terakhir juga. Pada tahun 2021 sampai sekarang, Monsieur Imam menjadi pengajar tetap di Prodi Sastra Prancis FIB Universitas Halu Oleo atau UHO di Kendari, Sulawesi Tenggara. Lalu pada tahun 2020 sampai sekarang, Monsieur Imam menjadi dosen luar biasa atau DLB Prodi Sastra Prancis Fakultas Bahasa dan Seni di UNES. Lalu pada tahun 2018 sampai 2020, Monsieur Imam menjadi manajer produk perjalanan wisata dan logistik di Azimuth Adventure Travel LTD. Lalu Mas Imam juga mengikuti beberapa aktivitas. Di sini terdapat tiga domain, yaitu pariwisata, pengajaran, dan kebudayaan. Salah satunya di pariwisata, Mas Imam menjadi anggota Himpunan Prawisata Indonesia atau HPI di Jawa Tengah. Nah, untuk teman-teman sekiranya ingin berkontak langsung dengan Mas Imam ataupun nanti setelah diskusi nih, ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh banget menghubungi Mas Imam di
nomor telepon 085647391650 atau melalui email dengan format imamsubandrio@uho.ac.id. Voila, itu dia CV dari pemateri hebat kita pada hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, boleh kita sambut kembali nih narasumber kita, Monsieur Imam. Bonjour, Monsieur. Bonjour tout le monde, je suis très honoré encore une fois de partager, c'est plutôt de partager mes expériences avec vous ce matin. Et bonjour encore à ma chère collègue Madame Ika. Donc, ok, donc permettez-moi aujourd'hui de partager un peu des expériences, plutôt expériences personnelles dans le monde du tourisme. Donc, peut-être dans un premier temps, j'aimerais bien commencer par une vidéo, peut-être Panitia bisa menyiapkan video ya, ok? Peut-être ça c'est 2-3 minutes. Là, je vais commencer avec ça, c'est comme document déclencheur. Après, on va discuter. Baik, Monsieur. Boleh untuk teman-teman panitia, s'il vous plaît.
Et voilà, merci. Ok, donc tout à l'heure c'était une petite présentation du vidéo. Alors là c'était une vidéo quand j'ai travaillé dans une agence de voyage à Yogyakarta, ça s'appelle Azimut. Donc voilà. Jadi seperti yang saya tadi bilang bahwa quand on parle de tourisme, Mhm. ce n'est pas qu'un guide, karena bukan hanya pemandu wisata. Ternyata métier dans le monde du tourisme tadi banyak sekali ya. Tadi ada Betul. chef de produit, assistant de chef de produit, quoi encore? Responsable marketing, monsieur. Responsable, oui, responsable guide, les services de réservation, etc., etc. Oui. Donc finalement, c'est une plate de travail, ça s'ouvre devant vous. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour votre information, à Yogyakarta, parce que c'est une ville culturelle, et à Mhm. Bali, il y a beaucoup d'agences de voyage françaises. Mhm. Dan sebagian besar mereka didominasi oleh anak-anak UNY dan UNES. Ah, Siapa dalam tahun-tahun ke depan, agence de voyage à Yogyakarta ya Bali, teman-teman dari UNJ juga akan meramaikan dunia pariwisata. amin. Encore une fois, les métiers dans le tourisme bukan hanya untuk kita yang berbicara tampil di depan, par Mhm. exemple, untuk yang tadi Monsieur bilang introvert dan semuanya memungkinkan untuk bekerja dalam bidang pariwisata. Wisata. Jadi sangat memungkinkan. Jadi nanti ada alat ukurnya bagaimana kita tuh harus bekerja di depan atau di belakang, Monsieur. Kalau kita nanti saya kasih alat ukurnya, tapi karena ini kita terbatas waktu, mungkin hanya kasih saya sedikit saja. Je vais vous montrer un peu d'ailleurs. Itu tadi jadi kesempatan besar bekerja. Jadi mungkin untuk mengikis teman-teman di prodi yang habis ini saya mengajar apa ya, saya bisa habis ini kayak kerja apa ya, kayaknya SMA sudah nggak ada lagi butuh guru bahasa Prancis. Mais non, ya, justement vous qui étudie mettons l'enseignement du français, kesempatan luar biasa bagi Anda untuk bekerja dalam dunia pariwisata Prancis. Peut-être les garçons les garçons qui aiment comment voyager, Anda bisa menjadi seperti Monsieur, Anda travailler sur le terrain. Les filles qui sont douées, Anda bisa kerja depan l'écran, Anda meneliti semua program perjalanan wisata, réservation, etc. Donc là, ça c'est les métiers sont faits pour vous, les métiers du tourisme. C'est comme ça. Voilà, monsieur. On est motivé vraiment, oui, monsieur. Bien Setelah sûr, melihat video, je suis là pour vous motiver. wah, monsieur, J'espère, saya hein? rasa nih dari teman-teman ini kayaknya udah semakin gak sabar nih, monsieur, biar kita langsung masuk ke sesi intinya, yaitu pemaparan materi dari monsieur. Ok, Alors, est-ce que d'accord. vous êtes prêt? Ok, PPT-nya. D'accord, je vous laisse la parole, monsieur, s'il vous plaît. Ok, PPT-nya silakan ya. Oke, jadi commencer. Dari panitia atau dari saya PPT-nya? Boleh dari panitia, monsieur. Boleh. Ok, d'accord. Ok. Donc, comme aujourd'hui, panitia m'a demandé de présenter membangun bisnis tur Perancis, strategi memandu wisata untuk menarik wisatawan internasional. Donc, moi, je vais faire ma version française, explorer le monde, comprendre les enjeux du tourisme d'aujourd'hui. Donc là, dans un premier temps, je vous invite à observer les photos. Donc, je vous invite à observer les photos. Donc, regardez, moi, je montre les photos quand je travaille sur les terrains avec mes clients. Il y a plusieurs photos. Dans les 3 photos, 1, 2, 3 sont récents. Ça, c'est les photos de cette année. Et là, c'est la photo dans le train. Ça, c'est avec 40 clients. Ça, il y a 3 ans. Donc, tout à l'heure, vous avez regardé déjà la vidéo de présentation dans une agence de voyage. Et le deuxième, là, je vous invite à regarder les photos. Qu'est-ce que vous en pensez, les photos? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ok, slide selanjutnya. Ok, après avoir regardé la vidéo, les photos, j'ai une grande question pour tout le monde, comme d'habitude. Est-ce que le monde du tourisme vous attire? Est-ce que le monde du tourisme vous attire? Après, on vous répondrait après, hein, pendant la session tanya jawab. Là, ça c'est une grande question pour tous qui sont en train d'apprendre le français. Est-ce que le monde du tourisme vous attire? Ça c'est vraiment. Alors moi, j'ai répondu.
Après avoir, si j'étais vous, après avoir regardé la vidéo, observé les photos tout à l'heure, donc le monde du tourisme vous attire ou pas? Là, ça c'est vraiment une grande question. Bah, je crois 90% ils répondront oui. Ok, Oui, c'est là, vrai, monsieur. ok. Suivant. Ok. Slide selanjutnya. Ok, suivant. Ok, donc le savez-vous, ça c'est très important, ça c'est fakta yang sangat penting. Bon, le domaine du tourisme est le premier employeur du monde. Ya, yang paling banyak mengerjakan manusia di dunia ini. 200 millions de personnes travaillent dans ce domaine, ou soit 12% du PNB mondial est lié au secteur du tourisme. Jadi, dunia pariwisata ini yang paling banyak mempekerjakan kita, ya manusia-manusia. Bah, dunia pariwisata, ça veut dire quoi, monsieur? Ce n'est pas que pariwisata, penerbangan, restoran, perhotelan, ini termasuk ke dalam domaine du tourisme, ya, entre guillemets, ça c'est soit 12% du PNB mondial. Donc, ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire sekarang berhenti untuk d'être pessimiste, habis ini saya kerja apa? Ya, habis ini saya kerja apa? Saya sudah tidak ada pertanyaan itu lagi. Pourquoi, monsieur? Bah, Anda tahu bahwa le monde du tourisme memberikan kesempatan yang luar biasa pada Anda di masa kini. Ya. Ensuite, selanjutnya. Oke, kemudian pertanyaan yang penting lagi, monsieur, kita ini mahasiswa, nous sommes étudiants, nous sommes en train de terminer nos études, kita nggak tahu arah kemana, apa yang dibutuhkan ketika kita bekerja dans le monde du tourisme. Bien sûr, la formation compétente requise, les métiers du tourisme demandent en priorité la maîtrise de langue étrangère. D'accord? Profitez de vos études maintenant, profitez de vos études d'aujourd'hui, en ce moment, de maîtriser votre langue étrangère. Par exemple, maintenant, vous êtes en train d'étudier le français. Oui, monsieur. Essayez d'apprendre au maximum de français. Seperti itu ya. Jadi bahasa asing itu yang menjadi yang pertama, kunci pertama ketika kita mau bekerja dalam dunia pariwisata Perancis d'ailleurs, yang kita akan bicarakan hari ini. Tapi apakah itu satu-satunya, monsieur? Non, ce n'est pas que ça. Selon votre spécialité, vous devez avoir également des bonnes connaissances culturelles, géographiques, en histoire, etc., etc. Jadi, kemampuan bahasa asing yang baik tadi harus ditunjang bonne connaissance générale. Dans ce cas-là, c'est connaissances culturelles, géographiques et en histoire, etc., etc. Jadi, monsieur, kalau kita hanya punya kemampuan bahasa Prancis kita, wah sudah C2 par exemple, sudah bagus banget. Tapi kita nggak ngerti apa-apa, monsieur. Ya nggak bisa kita kerja dalam dunia pariwisata. Il faut combiner les deux. Il y a maîtrise des langues étrangères, ya, kemudian connaissance culturelle, géographique, histoire, dan sebagainya. Monsieur, kita tahu sejarah Indonesia tapi nggak bisa ngomong bahasa asing. Ya nggak bisa juga. Pour cela, la compétence requise quand vous voulez travailler dans le monde du tourisme, c'est vraiment maîtrise des langues étrangères, bonne connaissance, monsieur Tipo ini ya, connaissance culturelle, ya, connaissance culturelle. Désolé Tipo. Okay. Ça va, monsieur. Ça va? Ok, d'accord. Ok, selanjutnya. Pour cela, compétence apa, monsieur? Qualité. Tadi kan compétence. Qualité apa, monsieur? Il faut avoir une bonne présentation. Ça dépend. Si vous travaillez sur le terrain, par exemple, avoir une bonne présentation, ça veut dire harus berpakaian yang rapi, sesuai dengan situasi. Par exemple, là, vous voyez, ça c'est sur le terrain, je me suis adapté. Parce que là, c'est les balades dans les rizières. L'autre photo, ça c'était dans le temple, etc. Donc, il faut avoir une bonne présentation. Monsieur, alors, monsieur, quand on travaille au bureau aussi, bien sûr, ketika Anda menulis, harus meyakinkan tamu, dan sebagainya. Tulisan Anda harus benar-benar la façon dont les Français écrivent, itu juga penting. Jadi, presentation yang dimaksud di sini bukan hanya secara fisik, tapi secara juga
tulisan. Par exemple, vous êtes conseiller ou conseillère en voyage, ya Anda harus bisa menulis email dengan bagus, ya, dengan komunikatif. Ok, deuxième, c'est avoir le sens de l'organisation et du commerce. Bien sûr, Anda bekerja dalam sebuah organisasi. Bukan Anda yang satu-satunya, grâce à vous, tour ini berjalan. Ya, tadi vous avez regardé déjà dalam agence de voyage ada apa tadi? Chef de produit, assistant de chef produit, service de réservation, dan terakhir adalah pemandu wisata. Jadi pemandu wisata bukan satu-satunya orang, satu-satunya bagian yang membuat perjalanan ini sukses. Ingat di balik itu tadi ada apa? Di dans une agence de voyage ada apa tadi, service de réservation dan service de production, etc. Ensuite, être créatif et inventif, c'est obligatoire. Ça va, vous comprenez? Être créatif et inventif. Par exemple, être créatif et inventif. Di Yogyakarta ada tidak puluhan ya, ada banyak agence de voyage. Mereka selalu propose Borobudur. Ketika Monsieur bekerja di agence de voyage sebagai assistant de chef de produit, apa yang Monsieur lakukan? Ya, il faut qu'on soit créatif et inventif. Par exemple, semua agence de voyage propose visite de Borobudur. Monsieur pikir, semua orang naik mobil dari Jogja ke Borobudur 1 jam. Tapi Monsieur membuat yang lain, Monsieur propose tamu Monsieur naik ke Bukit Menoreh pakai mobil. Dari Bukit Menoreh mereka turun jalan 2,5 jam melewati sekolah, persawahan, lihat orang panen. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak ditawarkan oleh agence de voyage yang lain. Itu baru disebut dengan apa, teman-teman? Kreatif dan inventif. Jadi, kalau kita banal seperti yang lain, ya kita tergerus jam, kita nggak laku gitu ya. Jadi apalagi orang Prancis sekarang tendance-nya mereka mencari en dehors de sentier battu, sesuatu yang di luar dari orang lakukan. Jadi itu yang menjadi. Jadi ketika kita harus tahu kreatif dan inventif itu harus seperti itu. Ya, sama ya teman-teman ya. Jadi di kuliah pun juga harus kreatif dan inventif itu juga harus. Ensuite, savoir gérer des situations inattendues, bah, ça c'est sûr, kita harus bien gérer des situations inattendues. Par exemple, pada saat jalan-jalan tamunya jatuh. Kita sebagai orang travel harus ngapain? Kita sebagai orang pemandu wisata harus ngapain ketika ada tamu jatuh? Apakah telepon asuransi di Prancis atau telepon apa? Itu juga harus tahu. Des situations inattendues nggak harus jatuh. Par exemple, les clients ils perdent leur passeport, kehilangan paspor. Apa yang harus kita lakukan? Itu kita juga harus savoir gérer des situations inattendues. Seperti itu. Ensuite, connaître bien sûr le terrain et les prestataires locaux, bien sûr. Parler des langues étrangères, ça c'est plus lebih, dan être disponible. Être disponible, ça veut dire apa, monsieur? Ya, sudah resikonya ketika Anda bekerja di agence de voyage, être disponible itu harus. Par exemple, tahun 2015, il y avait l'éruption du volcan Raung. Gunung Raung ya, di Banyuwangi, dan itu perturbe semua penerbangan yang akan ke Bali karena debunya kan bahaya sekali masuk ke pesawat. Jadi les clients ils étaient coincés di Kuala Lumpur, di Abu Dhabi, dan Monsieur menerima telepon jam 1 malam, 2 malam. Kita tidak boleh marah. Il faut être disponible. Kenapa? Itu resiko kita bekerja dalam dunia pariwisata. Seperti itu ya. Jadi memang ketika kita kerja dalam dunia pariwisata, si vraiment kalite tersebut harus kita punyai. Jadi nggak boleh cengeng, nggak boleh sakit sedikit, apalagi kayak mahasiswa, désolé monsieur, je peux pas assister à votre cours, je suis malade, nya. Apalagi anak sekarang. Jadi kalau dunia pariwisata sakit sedikit jangan dirasa, pusing sedikit jangan dirasa, ya. Il faut être souriant. Tamu membayar mahal sekali datang ke Indonesia, tidak peduli dengan keadaan pemandunya, par exemple. Pemandunya sedang putus cinta, sedang apa, il faut sourire tout le temps, ya. Il faut sourire tout le temps, par exemple. Ok, suivant. Selanjutnya.
Slide selanjutnya. Oke, oh, bukan ini yang terakhir ini. Sebelum ini. Oke, masih. Oke. Oke. Oke, bawahnya tadi yang peta Indonesia. Jadi, seperti yang tadi Monsieur katakan bahwa pour travailler dans le monde du tourisme, bukan hanya kompetens langagière yang harus kita punyai, tapi tadi connaissance apa tadi? Connaissance générale, géographie, culturelle, dan sebagainya. Par exemple, dengan peta Indonesia ini saja, Anda berapa jam bisa menjelaskan kepada tamu? Par exemple, ada berapa pulau di Indonesia? Il y a combien d'écalages horaires? C'est où Bali? Apa yang terjadi di sini? Apakah di sini ada berapa suku, agama, dan sebagainya? Là, ça c'est vraiment Anda diuji untuk bagaimana connaissance culturelle. Nah, par exemple, Anda mengerti ada tangan begini? De, ce n'est pas comme ça, mais comme ça. De, souvent, les clients me demandent, Imam, qu'est-ce que ça veut dire ce signe-là? Anda tahu ini simbol apa? Ada yang tahu? Est-ce que vous savez ou pas di forum ini? Apa yang tahu ini kalau seperti ini melihat patung seperti ini artinya apa ini? C'est quoi? Saya coba tanya tes connaissance générale di kelas ini. Kalau lihat tangan seperti ini apa artinya? Boleh jawab sebentar. Peace, monsieur, peace. Peace? Saya kepikirannya peace. Non, ce n'est pas peace, ça c'est keluarga berencana. Souvent, on voit ça. KB, bah, il faut bien expliquer au client, ah, ça la décoration. Ah bon, c'est décoration? Non, il faut bien expliquer au client, ça c'est le family planning program en anglais. Ya, 2 enfants c'est assez. Kita harus ceritakan ke tamu bahwa en 1960, il y avait l'explosion démographique à Java et Bali, donc le gouvernement a lancé une politique 2 enfants c'est assez. Itu cara pemandu wisata bekerja, ya. Ou c'est la décoration, monsieur? Non, ce n'est pas la décoration, là. Ça, c'est la politique de gouvernement. Avoir 2 enfants, c'est assez. Pourquoi Imam? Bah, les clients, il a beaucoup de questions, hein. Pourquoi 2 enfants, c'est assez? Bah, sachant que, même, messieurs, dames, en 1960, il y avait explosion démographique à Java et à Bali. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a lancé une politique 2 enfants, c'est assez. C'est quand même respecté en Indonésie parce qu'avoir plus de 2 enfants, c'est quand même difficile parce que l'Indonésie, c'est quand même la 4e pays le plus peuplé au monde. Begitu cara pemandu wisata menerangkan, ya. Par exemple, c'est pas PIS, ya, ça c'est 2 enfants, c'est assez KB. Saya yakin Anda juga lihat di perempatan atau di mana, ya. Oke, suivant. Jadi sekali lagi tadi métier du tourisme bukan hanya pemandu wisata ya tadi ya. Jadi sekarang kikis kalian quand on parle du tourisme bukan hanya pemandu wisata. Ternyata tadi vous avez regardé la vidéo, ternyata ada conseillère en voyage, chef de produits touristiques ou forfaitistes, réceptionniste d'hôtel, guide conférencier, guide accompagnateur, serveuse de restaurant, hôtesse de l'air, streamer. Là, ça c'est masih banyak lagi. Ça c'est vraiment métier du tourisme. Donc, encore une fois, tolong dikikis habis ini saya mau kerja apa. Par exemple, monsieur, j'ai travaillé en tant que réceptionniste hôtel à Yogyakarta à Grand Mercure. Alors moi, après avoir terminé mes études à l'UNES, à l'époque, j'avais pas aucune idée je vais travailler. Mais j'ai pensé juste à des hôtels à Yogyakarta, des chaînes françaises comme Phoenix, Grand Mercure, Novotel, Ibis. Bah, par hasard, moi, j'ai envoyé mon CV, après ma lettre de motivation. Mais finalement, un de ces hôtels m'a appelé et finalement, j'ai travaillé dans cet hôtel en tant que réceptionniste. Et dans cet hôtel-là, il y avait beaucoup de Français, des anglophones. Donc, cela veut dire j'ai utilisé ce que j'ai appris à l'université. C'est ça, moi j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé en tant que réceptionniste à l'hôtel. Ça va? Ok, continue.
Ok, c'est pourquoi, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est ça le secteur dans le monde du tourisme, surtout dans une agence de voyage. Semuanya bukan tout de suite jadi sebuah produk kemudian dijual, tidak. Jadi pertama adalah promotion. Une agence de voyage, il faut avoir un site. Ketika vous cherchez voyage en Indonésie, par exemple, harus muncul agence de voyage Anda. Itu sebut dengan promotion. Kemudian ada conception. Conception, cela veut dire, dans votre site, il faut faire des produits. Par exemple, c'est le package A, Java, Java Bali, ou bien Lombok Bali, ou Papouasie, et c'est pas. Là, ce qu'on appelle conception. Après, on les vend, après les accueils, après animation, etc., etc. Ça, c'est vraiment des activités dans le monde du tourisme. Ini adalah contoh agence de voyage. Jadi, tadi Monsieur sengaja di awal tadi memberikan apa tadi? Memberikan contoh situasi agence de voyage biar teman-teman di sini juga oh begitu toh suasana agence de voyage ya. Semuanya orang bekerja ternyata oh ada perempuan juga ya tadi ya. Perempuan ternyata berjilbab juga boleh travailler dans une agence de voyage ya. Imaginez pas, oh perusahaan Perancis nggak nerima nih kita yang berkerudung. Non, il y avait Safira, tout à l'heure il y avait siapa. Jadi semuanya mempunyai kesempatan yang luar biasa. Suivant, selanjutnya. Ok, par exemple, regardez, là, c'est situation au temple Borobudur. Alors là, c'était moi. Alors, je suis guide accompagnateur. Accompagnateur, ça veut dire menemani tamu dari menjemput sampai selesai tour. Misalnya 10 hari, 15 hari, 20 hari. Oke, suatu hari kita mampir di Candi Borobudur dan kita ada namanya pemandu lokal Mbak Lina. Regardez, elle est petite, hein, Mbak Lina. Elle travaille jusqu'à aujourd'hui. Elle est très dynamique. Imaginez, elle connaît mieux les bas-reliefs du temple Borobudur. Elle est très dynamique. Jadi, salah satu, jadi, elle est voilée, regardez. Elle est voilée, berkerudung, ça n'empêche pas de travailler. Elle, regardez. Dia sangat lincah, bercerita pada tamu, kadang-kadang diselipkan humor kepada tamu. Mbak Lina mengawali bahasa Prancis yang biasa-biasa aja. Ya. Tapi, karena la langue itu une habitude, setiap hari dia ngomong dengan orang Prancis, kadang dibenarkan, kadang dikoreksi, tapi sambil bercanda. Maintenant, elle parle parfaitement français. Ya, Mbak Lina juga seperti Anda semua dari pendidikan bahasa Prancis. Bon, ça veut dire, vous aussi d'ailleurs, Anda punya kesempatan yang luar biasa seperti dia. Ya, elle est petite, elle est pas grande, hein, par rapport à moi. Regardez, là, ça c'est oui. Mais regardez, les visages des clients, et ils souriaient quand elle parlait. Donc là, ça c'est vraiment des interactions, de bonnes interactions entre guide local et des clients. Il s'explique avec des humeurs, bien sûr. Hein? C'est comme ça. Suivant, selanjutnya. Et jadi kesimpulannya apa, Monsieur? Après, ça dépend de vous. Vous travaillez au bureau ou sur le terrain. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, bahwa ini menjadi pilihan masing-masing orang. Par exemple, karena Monsieur j'aime bien l'aventure, ya. Ini Monsieur sebenarnya ya waktu masih muda, quand j'étais jeune ya, di Bali menyeberangi sungai, lewat sawah, pakai tas, capek. Là, c'est vraiment aventure ya. Kemudian bagi perempuan-perempuan, par exemple, c'est mon agence de voyage avant Covid ya. Il y a Mbak Ichi, il y a Yeni. Elle parle pas français. Par contre, elle comprennent tous les documents en français. Donc, c'est pourquoi le cours de compréhension écrite est quand même très important. Pourquoi, monsieur? Pour ceux qui travaillent, untuk orang-orang yang bekerja di bagian reservasi, mereka nggak akan tanya, Mas Imam, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, ils vont pas demander parce qu'ils comprennent déjà les documents. Donc ça veut dire, encore une fois, maîtrise de la langue étrangère, ce n'est pas que pour les guides d'ailleurs, pour les services de réservation. Il faut qu'ils comprennent les documents en français. D'ailleurs en anglais. Parfois c'est en anglais, parfois c'est en français, mais là, mon agent, ça c'est en français.
Donc, ils ne voient pas, ils vont pas me demander, maximum, qu'est-ce que ça veut dire hébergement? Non, jamais, jamais. Donc, non, c'est pourquoi, donc, travaillez bien, vous, à l'université, pour la cours de compréhension écrite, compréhension orale, c'est quand même très important. Jadi, ini adalah contoh agence de voyage di mana semua orang bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Par exemple, monsieur, ini agence de voyage, monsieur, par exemple, sebelum COVID, sekarang sudah bubar ya, tapi sebagai gambaran saja, monsieur, j'étais là au fond, c'est monsieur qui crée le programme, monsieur, par exemple, menerima email, kemudian membuat program, menawarkan, etc., etc. Ini monsieur yang lain adalah responsable des guides. Après avoir confirmé, monsieur setelah confirmé, memberikan ini dan cette personne-là mencari pemandu wisata. Dan yang lain, les services de réservation, elle réserve les hôtels, les billets d'avion, etc., etc. Ça va? Donc, et après, c'est votre choix. Monsieur, les garçons, depuis tout à l'heure, monsieur hanya menunjukkan yang bekerja di reservasi ini hanya perempuan. Non. Les garçons aussi d'ailleurs. Anda juga bisa bekerja di service de réservation. Et aussi, les filles, Anda juga bisa bekerja di lapangan menjadi pemandu wisata. C'est bien possible. C'est vraiment bien possible. Bagaimana tergantung pilihan. Au bureau ou sur le terrain. Nah, oke, selanjutnya. C'est pourquoi ketika kita bekerja, ada alatnya untuk mengukur saya, sebaiknya tuh kerja di kantor atau di lapangan. Par exemple, moi j'ai quelques outils pour mesurer. Par exemple, ada pertanyaan, tapi harus jawab dengan jujur ya. Répondez le plus honnêtement possible aux questions, par exemple. En général, les gens qui vous regardent, ils pensent que vous êtes très élégant, assez élégant, pas très élégant. Nggak harus dijawab dengan apa? Nggak harus dijawab dengan très élégant. Kalau Anda nggak pas très élégant, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kalau pas très élégant berarti saya harusnya kerja di balik layar. Ya. Très élégant berarti, saya harus ketemu harus ketemu dengan orang, ketemu dengan tamu langsung direct, itu très élégant, assez élégant. Jadi ini adalah salah satu outil untuk mengukur Anda cocoknya kerja di mana. Par exemple aussi, deuxième question, aimez-vous voyager un peu, beaucoup ou énormément, ou bien vous préférez travailler seul, en groupe, de temps en temps seul, le reste du temps en groupe. Ini juga salah satu alat untuk mengukur saya cocoknya kerja di mana. Nanti ada, monsieur, kalau je vous enverrai, si vous voulez, ada 35 alat untuk mengukur Anda cocoknya kerja di balik layar atau di depan layar. Begitu ya. Jadi, les métiers du tourisme sont faits pour vous. Ya, tadi banyak métier. Ya, sont faits pour vous, bien sûr. Jadi, sekarang encore une fois, terutama yang laki-laki yang senang aventure, n'hésitez pas de me contacter, surtout juillet-août. Monsieur, est-ce que c'est possible? Écoute, monsieur, escort ke Java, Bali, Lombok, jalan-jalan dengan monsieur? Bien sûr. Ya, kalau ada kesempatan, pourquoi pas? Ya, yang perempuan juga ikut monsieur trip dengan bis atau dengan grup, dengan apa? L'été prochain, ça c'est bien possible. Cette occasion. Jadi beberapa mahasiswa kadang-kadang ikut monsieur jalan ke lapangan. Bien sûr, vous voyagez gratuitement, mais vous ne serez pas payé, mais vous voyagez gratuitement, vous apprenez quelque chose, etc. Oke, donc je vais pas tarder d'ailleurs, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Suivant, slide selanjutnya. Sabar, panitia. Slide selanjutnya. Oke, untuk penutup, saya lebih ingin nanti berdiskusi ya kita ya. Jadi, de tous les livres, celui que je préfère est mon passeport. Ini ada citation kesukaan saya dari Alain Borer ya, untuk menembus batas-batas frontier, passeport adalah salah satunya.
Begitu presentasi dari saya, je vais pas tarder, mais je préfère quand même qu'on discute. Ya, qu'on discute, vous me posez des questions et je vous répondrai. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur. Boleh nih teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk presentasi dan juga pembawaan dari Monsieur Imam yang, aduh, ça nous motive vraiment, Monsieur. Mulai dari tadi kita udah membuka perspektif bahwasannya turisme ini bukan cuma menjadi guide gitu ya, Monsieur ya, dan juga Oui, eksistensi nih perempuan sebagai yang berhijab nih ternyata gak ada masalah juga. Seperti tadi Ibu Lina ya, Monsieur ya, si Madame Shinai. Lina ya, Mbak Ada. Lina, Mbak Lina. Voilà. Elle est encore jeune, oui, Mbak Lina, oui. Ok. Dan juga tadi kita sudah membahas banyak sekali dimulai dari legality dan juga les compétences. Saya sangat tertarik ketika saya tahu bahwasannya les compétences de parler la langue étrangère tuh c'est la Oui, prioritas gitu ya, Monsieur ya. prioritas ya. Kemudian, tapi tidak hanya langue étrangère ya, Mhm. tapi tadi harus Les, dipadukan dengan apa tadi? les Connaissance, connaissances en connaissance générale. général. Voilà. Oke, kalau cuma tadi apa? Cuma langue étrangère tapi tidak punya connaissance, tidak bisa kita kerja ya. Kita punya apa namanya? Kita punya connaissance tapi tidak Mhm. parler langue étrangère tidak bisa. Donc, les deux harus dijadikan satu untuk kita bisa bekerja dans le monde du tourisme, surtout agence de voyage. Voilà, Monsieur. Bien noté, Monsieur. Nah, baik. Karena saya rasa dari teman-teman juga banyak yang tertarik untuk berdiskusi dengan kita di seminar ini, saatnya saya membuka untuk sesi question response atau tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan setelah mendengarkan ataupun menyimak presentasi dari Monsieur Imam, boleh langsung raise hand dan perkenalkan diri juga. Boleh dong kasih tahu kami nih, kira-kira kota apa di Indonesia yang pengen kalian kunjungi. Oke, Votre saya voyage de rêve. Awi. Saya buka Silakan. sesinya, s'il vous plaît, mes amis. Monsieur, boleh saya bertanya? Avec, Boleh, bien boleh. sûr. Boleh. S'il vous plaît, Eh, Monsieur Anggi. Mungkin sharing ya di sini. Sebelumnya, merci beaucoup. Perkenalkan, saya Agi Sukmawandani. Monsieur, ravi de vous connaître. Mungkin saya yang kemarin apa eh, Ah, follow c'était vous. Instagram, C'était oui. vous, oui, c'était vous, Saya, d'accord. Ok. oui, oui, kami saling Instagram. Enchanté, Enchanté enchanté. aussi avec tous les amis ici de UNJ, enchanté. Saya kenal juga dengan Mas MC-nya juga Mas Raga. eh Mungkin di sini juga saya bukan dari UNJ, saya dari generasi sebelumnya mungkin sama seperti Mas Yu. Tapi saya sangat tertarik dengan bidang bahasa dan terutama turisme ini ya. Yang tadi Mas Yu jelaskan itu sangat-sangat apa ya, membuat saya tergugah gitu, termotivasi. Kalau dibilang background saya mungkin memang bukan bahasa Prancis. Saya di bidang hubungan internasional lulusan. Tetapi entre guillemets saya merasa salah jurusan or something gitu ya. Karena di hubungan internasional itu memang apa eh, ada korelasi dengan hubungan kita dengan orang-orang asing, dengan diplomasi budaya, turisme. Cuma memang di sana lebih banyak membahas soal politik yang mana itu mungkin bukan bidang saya ya. Tapi saya juga aktif di Centre Culturel de Français. C'est pourquoi j'aime beaucoup la langue française, donc j'apprends le français depuis longtemps jusqu'à maintenant. Eh, di situ saya merasa wah ini bidang saya. Tadi yang Monsieur jelaskan juga mengenai introvert ya, itu memang sangat-sangat related gitu. Apalagi saat kita masih di usia-usia seperti teman-teman di sini yang usianya mungkin masih belasan, masih mulai apa, mulai mulai mencari-cari jati diri atau mungkin Betul, masih betul. meraba-raba lah apa ingin ke depannya. Dan saya merasakan apa yang Mesu apa jelaskan gitu kok kita tuh nggak bisa introvert atau dan saya itu sangat introvert pada saat itu meskipun saya sangat menyukai bidang ini gitu. Nah mungkin di sini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman semua, apalagi saya juga usianya jauh juga di atas kalian tapi saya masih bersemangat gitu untuk bidang ini. Nah, kebetulan untuk rekan-rekan yang tinggal di Jakarta, UNJ ini banyak sekali apa ya komunitas-komunitas orang asing yang memang bisa kalian explore untuk mengurangi rasa introvert itu gitu. Selain mengasah bahasa Perancis atau
menjual image kalian atau diri kalian memang harus kita menunjukkan ya Mas, apa yang memang menjadi kualitas diri kita. Apalagi zaman kita mungkin belum ada sosial media dulu. Jadi mau ketemu orang susah, mau berhubungan dengan orang-orang yang minatnya sama pun agak susah gitu. Sekarang kalian alhamdulillah sudah mendapatkan sebuah kemudahan lah setidaknya dari sisi sosial media dan beragam aktivitas yang ditawarkan, apalagi di kota besar seperti Jakarta, Jogja, Bali gitu. Di sini saya mau berbagi, kebetulan saya ikut di acara Indonesian Heritage Society, mungkin tahu, dan saya aktif di section Francophone. Di situ saya ketemu dengan beragam orang-orang Perancis ekspatriat yang memang tinggal di Jakarta. Kami apa berjumpa gitu ya berkala untuk melakukan kegiatan-kegiatan entah itu diskusi tentang Indonesia, tentang atau jalan-jalan ke Jabodetabek. Nah, itu mungkin saya hanya berbagi aja di sini bukan pertanyaan. Untuk teman-teman yang di sini masih muda jangan apa ya, jangan merasa malu atau introvert bahwa saya kan orang Indonesia sendiri, saya belum mampu bahasa Perancisnya seperti ini. Tapi ternyata setelah kita menyelami mengenal, alhamdulillah mereka itu ya sama manusia juga sama kita gitu mempunyai curiosity yang sama terus akeyong gitu ya kita juga mungkin bisa menunjukkan bahwa keramahan kita sebagai duta duta bangsa ya dan mungkin satu lagi selain bidang-bidang yang tadi Mesu sebutkan ada banyak ragamnya di bidang turisme ada yang menarik mungkin di sini BIPA juga ya kita bisa mau mengajarkan mereka sedikit kebudayaan atau bahasa Indonesia dan kita juga bisa belajar lebih jauh tentang Indonesia dari beragam hal gitu dari mereka juga dari orang-orang yang kita temui saat kita berwisata gitu itu juga merupakan suatu nilai tambah. Jadi intinya mungkin di sini saya hanya sharing semoga teman-teman terinspirasi juga dengan Monsieur Raffi de Vukonet, Monsieur sekali lagi di sini bisa dieksplor lah di Jakarta ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa meningkatkan atau mengurangi keintrovertan kita karena saya sangat merasakan waktu saya zaman dulu saya seperti itu dan saya rasa itu akan berdampak ya ketika kita tidak mengubahnya gitu. Merci, Monsieur. Merci beaucoup, Monsieur Agi atas sharing-sharingnya gitu ya. Apalagi di sini kita juga bisa melihat mungkin salah satu perubahan gitu dari yang sebelumnya introvert juga sekarang udah mengusahakan diri gitu ya, Monsieur Agi ya. Ditambah juga ketika teman-teman memang merasakan udah ada yang salah ataupun nggak nyaman sama domainnya itu boleh banget coba cari yang lain gitu. Jadi tidak berdiam diri di tempat. Merci beaucoup, Monsieur Anggi untuk Demikian. sharing-sharingnya. Baik, tadi Merci, saya boleh menanggapi sedikit. silakan Oke. sih buku. Jadi tadi seperti yang Monsieur bilang bahwa Anda punya fasilite ya, Anda sudah dimudahkan dengan teknologi di masa kini misalnya. Kalau zaman dulu saya dikasih pekerjaan program misalnya harus ke Dieng, saya belum tahu Dieng itu apa. Sekarang dengan teknologi ada YouTube, ada TikTok, Anda sebelum berangkat ya Anda bisa untuk belajar lebih lebih dalam. Kalau dulu mau tidak ada internet dan sebagainya, kita ya on avait du mal ya, tapi ya tergantung habis itu tergantung kita improvisasinya bagaimana. Tapi on espérant dan generasi sekarang ini dengan ada fasilite yang sudah jauh lebih maju dari zaman dulu, Anda diharapkan punya performance yang lebih dari kita-kita yang sudah generasinya lebih dulu dari kalian seperti itu. Jadi sekarang dengan adanya kemudahan seperti YouTube, TikTok itu sangat-sangat membantu untuk para pemandu yang masih muda. Misalnya besok saya harus ngantar tamu ke keraton, kayak belum pernah ke keraton, regardez sur YouTube, semuanya tersedia. Situ tinggal bagaimana kita mengolah kata di depan tamu ya. Yang penting jangan kita pernah berbicara je sais pas. Itu sudah mortel ya. La réponse de je sais pas, ça c'est mortel ya. Dan tidak boleh ya. Jadi kalau berbohong itu boleh nggak, Monsieur? Bien sûr, Monsieur sering berbohong kepada tamu, tapi dengan cara elegan ya. Misalnya ici à Yogyakarta il y a combien d'habitants? Monsieur tidak tahu persisnya. J'ai menti, mais dengan bahasa yang mereka kira-kira juga percaya dengan kita. Jadi berbohong itu kalau kita kerja dalam dunia pariwisata itu boleh ya, daripada Anda bilang je sais pas. Ketika Anda bilang je sais pas, ça c'est mortel. Begitu kira-kira ya. Oke. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Imam dan juga Monsieur Agi yang Korutva untuk sharingnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Seperti saya melihat salah satu teman saya nih, Monsieur yang raise hand.
Adinda Atskia betul ya? Silakan. Oui, bonjour. Bonjour, CU. Oui, moi. Ah, voilà. Suaranya terdengar? Oke, Terdengar. merci. S'il te plaît. D'accord. Premièrement, je vous remercie, monsieur, de partager vos expériences et connaissances. Ça m'attire beaucoup et j'apprends énormément la nouvelle connaissance sur ce métier. Euh, Maintenant, je m'intéresse plus sur le métier de tourisme. Et donc, j'ai une question. Monsieur, qu'est-ce que nous devons préparer en tant qu'étudiants pour être gimana bilang untuk menjadi guide yang pertama kali, Monsieur. Comme je n'ai pas beaucoup d'expérience et ça sera la première fois que je serai un guide, une guide. Monsieur, jadi pertanyaannya itu saja, Monsieur. Apa yang harus kita persiapkan sebagai mahasiswa agar untuk dapat menjadi guide pertama kali, yang mana kita belum mempunyai banyak experience dari segi bahasa ataupun dari segi voyage-nya, Monsieur. Merci beaucoup. C'est une bonne question d'ailleurs, c'est ça. Jadi, qu'est-ce qu'on doit préparer avant acquérir ce métier, monsieur? Bah, bien sûr, sekarang yang Anda bisa lakukan, d'abord, il y a plusieurs étapes. Donc, vous êtes étudiant. Donc, yang pertama harus dilakukan adalah approfondir, ya, votre connaissance du français itu pasti. Apakah bahasa saya sudah standar belum kalau ngomong dengan orang? Apakah kalau saya ngomong dengan orang, apakah orang sudah bisa paham atau tidak? Itu menjadi ukuran. Dan mencoba misalnya Anda sudah punya DELF B1 itu lebih dari cukup untuk menjadi pemandu wisata par exemple. Itu yang pertama yang bisa dilakukan maintenant, ça c'est vous, ça c'est d'améliorer votre niveau de français. Essayez de parler, essayez d'écouter. C'est pas que parler d'ailleurs, hein, c'est pas que parler. Écouter, c'est important. Si les clients posent des questions, il faut que vous compreniez quand même, n'est-ce pas? Jadi, compréhension dan production itu yang harus Anda approfondir sekarang di kampus, ya. Apalagi, moi je travaille pas avec vous là pour la cours de production orale et compréhension. Sekarang saya menyuruh mahasiswa saya untuk télécharger di smartphone mereka France Info atau Radio France International. Jadi sekarang tidak ada alasan, nggak ada natif di kampus, saya nggak pernah dengar orang. Mais non, il faut harus memaksa diri 3 menit, 4 menit mendengarkan France Info ou Radio France International. Ça revient, faire habituer vos oreilles, akan membiasakan telinga Anda. Ketika Anda sudah terbiasa, Anda berbicara dengan terbiasa. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan sekarang di kampus yang Anda muda. Deuxième juga harus mulai membaca. Vous êtes en Indonésie, pelajari l'histoire de votre pays, apa geografinya negara Anda. Nggak ada ruginya. Kan Monsieur tadi bilang, kedua kompetens itu kalau digabungkan, ce sera un excellent moyen untuk bekerja. Ya. Et troisième, élargir votre réseau. Monsieur bilang tadi, pencitraan itu penting. Mulai sekarang berteman dengan teman-teman pemandu wisata, berteman dengan Monsieur Anggi tadi, siapa tahu punya banyak teman, etc. Là, ça c'est très important d'élargir votre réseau. Dès que vous connaissez une personne, un guide, etc., bah, essayez de rajouter dans la liste d'amis. Là, ça c'est vraiment important. Ketika Anda punya banyak teman, Anda punya teman bertanya. Kadang Anda punya kemampuan, Anda punya semuanya, tapi tidak punya réseau, ça c'est rien. Ya, tidak bisa membantu Anda. Justru réseau itu yang membantu Anda. Ya, misalnya pemandu wisata kebanyakan adalah freelance. Ya, freelance. Jadi mereka semakin mempunyai banyak channel orang-orang agence de voyage, semakin banyak pekerjaan yang mereka dapatkan. Seperti itu ya, mereka kontak. Makanya pekerjaan saya sebagai penerjemah, translator, guide, Monsieur dapatkan dari apa? Hasil pencitraan. Semua yang saya lakukan saya kabarkan, ya. Karena sesuatu quelque chose de bien qui motive tout le monde. Ya, asal jangan kita citrakan rumah kita, mobil kita, uang kita, non, ce n'est pas ça.
yang kita citrakan les activités, ya. Monsieur menguji Delft, Monsieur ngapain berjalan dengan tamu di Instagram, di Facebook, semuanya saya kabarkan, ya. Pour inspirer, ça c'est pour inspirer. Vous êtes là, vous êtes né ici, ada lahir di sini semuanya untuk menginspirasi semua orang. Makanya Monsieur tadi bilang, rugi banget Tuhan menciptakan kita kalau kita bersembunyi ya. Makanya kalau dengan popularitas yang kita punya, dengan apa yang kita punya, kita akan kita nyampe lebih duluan dari teman-teman, itu pasti. Ya, itu pasti. Makanya sekarang jangan sakit hati, telinganya merah. Si Adinda ini pencitraan banget. Kalau saya jadi Anda, maybe pencitraan 1000% cari popularitas. Ça c'est vrai. Ya, jadi self branding, mencari kenalan yang banyak, ada medsos manfaatkan, itu adalah sebuah moyen yang efikas untuk ini. Oke, dan tadi pertanyaannya itu ya, bagaimana kita harus persiapkan. Kemudian mungkin nanti kalau sudah kenal banyak orang, di setiap kota ada namanya HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, yang kadang-kadang mengadakan sertifikasi. Jadi sertifikasi itu untuk mendapatkan lisensi pemandu wisata pariwisata. Jadi sebelum mendapat lisensi, sering escort dengan pemandu wisata, bikin portofolio, pernah kemana, itu baru nanti dapat lisensi. Seperti itu Adinda, donc préparez-vous maintenant pour la longue. Okay. Siap Monsieur, je note bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oh, berarti memang kalau misalkan saya bisa ambil kesimpulan tuh la confiance ya Monsieur ya, dimana kita percaya diri untuk berbicara bahasa Prancis, percaya diri untuk self branding juga, dan juga percaya diri sebagai orang Indonesia tentu saja. Bien sûr, vous êtes ambassadeur de votre pays. Vous êtes ambassadeur. Jadi, quand vous travaillez sur le terrain, vous êtes l'ambassadeur. L'image de l'Indonésie, c'est à vous. Ya, Anda adalah image Indonesia. Bukan Anda yang rajin, Anda yang mempunyai presentasi yang bagus. Itu adalah image, première image dari para bule Prancis, francophone kepada Anda. Jadi tanggung jawab yang besar pour être un guide touristik, ya. Betul, Monsieur. Oke, mungkin kita buka pertanyaan lagi ya, Monsieur, untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Justement dengan bertanya kalian akan lebih lega. Ternyata begini ya dunia pariwisata itu ya. Oke, allez-y. Voilà, untuk Fabio, s'il te plaît. Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar, mungkin boleh agak lebih kencang sedikit. Bonjour, monsieur, je m'appelle Fabio. J'ai une question. Sebelumnya saya merupakan ini juga guide turistik sejak 2020 di Batam. Nah, kan kayak tadi yang Monsieur bilang harus ada sertifikat HPI nih di satu daerah. Nah, saya kan kemarin sempat juga ada tur di Jakarta, namun memakai tour guide lokal. Nah, kalau misalnya kita nggak punya sertifikat di kota tersebut, misalnya saya kan ada sertifikat di Batam nih, tapi saya nggak punya sertifikat di Jakarta. Apakah kita bisa memandu kota tersebut dengan travel yang kita punya? Gitu. Donc logikanya Himpunan Pramuwisata Indonesia itu kan nasional ya, kadang-kadang kan dua, jadi ada kartunya dua, nasional, satunya daerah. Par exemple, Monsieur c'est Jawa Tengah. Normalement c'est bien possible. Alors par exemple, contohnya Monsieur kalau bulan Juli sering nggak pulang di Bali karena anak libur, anak-anak kuliah libur Monsieur, tapi tetap absennya dari kampus. Monsieur travail dengan di Bali, tapi dengan ada lisensi. Karena kenapa lisensi itu penting? Pourquoi? Karena itu yang menandakan bukti suatu profesionalitas kita. Walaupun di Juli Agustus ketika kita kehabisan pemandu wisata, anak yang baru bisa bonjour saja kita pakai. Jadi ça déjà très bien, Anda sudah punya lisensi, itu adalah sesuatu menandakan bahwa Anda sudah profesional. Lisensi diberikan kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang sudah melakukan beberapa tahap pengujian, baru kita diberi lisensi. Cela veut dire, si vous êtes certifié, ça veut dire vous êtes déjà professionnel. Ya, Anda sudah profesional. Jadi mungkin tadi pertanyaannya cuma karena saya di Batam, saya di Jakarta, bawa tetap lisensi Anda kemanapun, bawa itu. Dan misalkan suatu hari Anda ingin bergabung dengan HPI Jakarta, ya
Anda datang ke kantor HPI, apa yang harus saya lakukan? Pour avoir member untuk HPI Jakarta, apa yang harus saya lakukan? Jadi, c'est déjà très bien berita bagusnya, dan Anda sudah berani untuk membawa tamu lah, c'est déjà très bien. Jadi itu. Jadi sekali lagi Fabio cari di Instagram, Facebook, pemandu wisata di kota Jakarta. Cari apa namanya, berteman dengan mereka, demander les informations possibles seperti itu. C'est très bien Fabio, bravo, vous avez. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup Fabio untuk pertanyaannya, juga Monsieur atas jawabannya. Mungkin boleh yo tahun depan kita ke Batam aja ya. Iya yang jadi guide-nya boleh ya. Oke, selanjutnya. Mbak Sino, pardon saya, Mbak Sino, Anda di kelas ini jalan-jalan suatu saat gantian jadi pemandunya untuk berlatih. Ini juga sebagai suatu sarana. Syaratnya dalam perjalanan 2 hari ini, il faut parler toujours en français. Il faut parler toujours en français. Ça donne ambiance que vous travaillez sur le terrain avec des Français. Seperti itu, ya, seperti itu. Oke, silakan lanjutkan lagi. Peut-être ça sera la dernière question, Monsieur Faouzan. Est-ce que tu as une question peut-être? Ah oui, Oui, s'il te plaît. ah oui, merci à la modératrice pour cette opportunité. Tout d'abord, je voudrais remercier pour cette opportunité Monsieur Imam. C'est vraiment intéressant dan izin memperkenalkan diri. Je m'appelle Muhammad Fauzan. Vous pouvez m'appeler Fauzan ou bien Ojan. Di sini yang membuat saya sangat penasaran sebetulnya ini Monsieur, kondisi di lapangan gitu ya. Karena kan mungkin ketika kita preparasi, mungkin kita bisa ambil contoh pada saat ujian ya. Ketika kita preparasi sama hal apa yang muncul pada saat ujian kan suka berbeda gitu ya. Kita preparasinya kita preparasinya A, tapi keluarnya B gitu ya. Nah, kalau di dunia pariwisata sendiri, seperti yang tadi Monsieur juga sudah sampaikan ya, quand on dit je sais pas, ça c'est mortel gitu ya. Nah, apakah ketika kita misalkan nih Monsieur tidak sengaja berbuat on fait des erreurs gitu ya, itu apa yang harus kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu Monsieur? Karena kan untuk pariwisata sendiri itu dinamis dan kita berhadapan dengan tamu langsung gitu ya Mas Yu. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk ketika kita melakukan tadi kesalahan-kesalahan atau untuk menjaga semangat kita kayak karena seperti Mas Yu bilang il faut toujours sourire gitu ya. Karena kan berbagai kondisi apapun kita bekerja dan kita dibayar oleh orang gitu Mas Yu. Kira-kira menurut Mas Yu apa yang harus kita lakukan? Itu saja dari saya. Merci Mas Yu. Ok, c'est une bonne question aussi. Donc, quand on travaille dans le monde du tourisme, surtout quand on est guide, vraiment kita harus menjadi orang yang tough. Apa orang tough itu bahasa Indonesianya? Jadi orang yang tidak menye-menye, orang yang endurance-nya kuat itu pasti. Pourquoi, monsieur? Ça c'est sûr. Quand on est guide, kita itu capek. Ya? Jalan berhari-hari, transfer, ngurusi. Encore une fois, on travaille avec les humains. On travaille avec les humains, ça veut dire kita tuh kerja dengan manusia, bukan binatang yang kita bawa. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire itu pekerjaan yang melelahkan, ya, pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang butuh tanggung jawab yang besar. Jadi apapun yang terjadi kita harus tough. Par exemple, harus sakit sedikit tidak dirasa, capek sedikit tidak dirasa. Par exemple, dalam perjalanan akan sering bangun jam 2. Par exemple, au Bromo, lihat matahari terbit. Ketika kita berangkat jam 2, otomatiknya Anda tidak bangun jam 2, bangun jam 1. Kadang-kadang karena takut terlambat, Anda tidak tidur. Terus masih besoknya perjalanan. Itu Anda harus terima. C'est les conséquences, ce sont des conséquences ketika kita bekerja di dunia pariwisata. Jadi, ketika kita melakukan kesalahan, ça c'est normal. Si on fait des erreurs dans notre travail, ça c'est normal. Par contre, il faut qu'on fasse quand même de notre mieux. Jadi sebelum kita pergi dengan suatu trip, pastikan Anda mengerti apa yang akan Anda lakukan dalam trip ini. Ya, berangkat jam berapa, apa yang akan dikunjungi nanti akan saya terangkan apa. Tapi kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Kadang-kadang mobilnya mogok, kadang-kadang truk ini tamunya jatuh, etc.
Le plus important adalah Anda adalah manusia yang harus punya banyak inisiatif. Ya, manusia yang punya banyak inisiatif. Par exemple, dans la voiture. Par exemple, antara Bromo dan Kawaijen itu kan 6 jam. Anda capek, tidak mungkin Anda tidur di depan, tamunya di belakang, tidak ajak ngobrol. C'est pas possible. Il faut que vous soyez créatif, parler sedikit-sedikit, lihat apa berbicara. Itu adalah prendre inisiatif. Ya, Anda harus bisa ambil ambil konversasi untuk basa-basi. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Jadi menjadi kreatif. Pelajaran yang saya ambil ketika saya bekerja di lapangan, saya menjadi orang yang sedikit-sedikit tidak capek. Itu pasti, walaupun capek ya. Kalau ditanya ya capek ya. Yang kedua, kreatif itu pasti. Dalam dunia pengajaran, akhirnya saya banyak melakukan sesuatu yang kreatif grâce à mon travail. Dan ketiga, kita akan menjadi manusia yang tidak terlalu cengeng. Kita menghadapi semuanya itu, terbiasa. Dimaki-maki tamu sudah biasa. Jadi, par exemple, dalam sebuah tour, kita tidak akan selalu mendapatkan tamu yang baik. Kadang ada tamu yang cerewet, ada yang baik hati. Jadi kita harus bersiap dengan semua keadaan itu. Ya, untuk semua keadaan itu kita harus siap. Ya, jadi kita sudah dibayar, kita harus profesional. Ya, harus siap. Apapun yang terjadi, yang penting kita itu bertanggung jawab. Encore une fois, on travaille avec les humains. Kita bekerja dengan manusia, ya, bukan barang. Jadi itu tadi Fauzan, menjadi kreatif, inisiatifnya diambil, salah itu pasti terjadi, là ça c'est sûr. Ya. Dan berita baiknya bahwa memang kalau kita menjadi pemandu wisata, kita mendapatkan gaji yang lumayan. Misalnya kalau gaji junior nih di Jogja ya, di Jogja kita dibayar 500.000 par jour. Mbak, imagine Anda bekerja 10 hari, Mbak, 500.000 multiplié par 10, plus les pourboires nanti dari tips dari tamu, etc. Itu yang junior ya. Kalau seperti Monsieur, 750, parce que je suis déjà expérimenté, 750 par jour. Ya, jadi Monsieur juga kasih tahu enaknya seperti itu ya, bukan hanya tadi nggak enaknya. Jadi, ternyata pemandu itu gajinya banyak ya. Bah, si vous travaillez à mois, multiplié par 30. Lah, ça fait beaucoup. Tapi capek dan sebagainya itu menjadi resiko. Seperti itu, Fauzan. Ya. Oke, saya kembalikan kepada Fatma. Baik, terima kasih kepada Fauzan atas pertanyaannya juga, Monsieur. Berarti memang kuncinya itu préparation ya, Monsieur. Walaupun nanti ketika di lapangan, si on fait des erreurs, c'est normal parce que on peut dire que chaque erreur est une occasion d'apprendre. Voilà. Bien sûr. Là, ça c'est sûr. Donc, il faut préparez-vous. Donc, préparez-vous. Voilà. Karena waktu yang sudah semakin mepet ya Monsieur, sayang sekali saya harus cukupi ya Monsieur dari diskusi ataupun dari sesi tanya jawab hari ini. Oke, sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber hebat kita. Voilà. Sebelum menutup, mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit kesimpulan ya, Monsieur, dari seminar hari ini. Dari awal kita sudah menonton video dari L'Agent de Voyage, terus juga kita sudah membahas mengenai Le Français de Tourisme, yang dimana turisme itu ternyata nggak cuma sekedar pariwisata, tapi juga mengenai penerbangan, perhotelan, Monsieur, hébergement, dan juga turisme ini menempati posisi pertama di mana sebanyak 200 juta orang bekerja di domain ini. Dan juga kita beruntung karena la compétence de parler la langue étrangère ditambah dengan bonne connaissance en général akan menjadi bonne combinaison ya yang bisa menunjang gitu di dalam domain ini. Terus juga tadi kita sudah membahas mengenai les métiers dan juga apa aja nih legalite yang dibutuhkan. Ditambah juga tadi menurut saya nih salah satu highlight dari Monsieur Imam memberikan kita itu la motivation ya Monsieur. Karena vraiment cette présentation me motive bien et j'espère que ça arrive à tous les gens dans ce séminaire. Terus juga tadi ada satu kalimat ataupun quotes yang Monsieur suka gitu ya. De tous les livres, celui que je préfère est mon passeport. Mungkin kalau sekarang saya bisa bilang, de tous les livres, celui que je préfère est mon alter ego, Monsieur.
buku belajar. Voilà. Nah, saya pribadi selaku moderator mewakili panitia dan juga teman-teman sekalian hendak mengucapkan banyak-banyak terima kasih Monsieur, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu dan sharing-sharing bersama kita. Salam hangat dari kami, Monsieur. Mungkin nanti kita bisa bertemu di lain situasi dan juga di lain kesempatan ya, Monsieur. Semoga semua hal yang sedang Monsieur tekuni atau kerjakan bisa selalu dilancarkan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga kepada Madam Ika yang sudah memberikan kami platform yang sangat insightful di mata kuliah kewirausahaan ini. Juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan aktif selama diskusi seminar hari ini. Merci infiniment à vous. Mungkin dari Monsieur Imam ada yang ingin memberikan closing statement? Oke, oke. Jadi closing statement seperti ini. Jadi buat share teman-teman semuanya di sini bahwa jangan khawatir bahwa masa depan menunggu kalian semua. Hapus itu kecemasan. Habis ini saya bekerja di mana? Habis ini saya mengajar di mana? Ternyata kesempatan luar biasa sedang menunggu kalian untuk bagi kalian yang mau berusaha gitu ya. Jadi memang sekarang hapus raguan saya mau bekerja di mana, ternyata dengan berbahasa Perancis adalah yang modal luar biasa bagi teman-teman untuk meraih impian. Peut-être bahwa dunia pariwisata bukan hanya destination, dunia pariwisata juga harus menjadi passage, hanya jalan saja juga bisa ya bagi teman-teman. Jadi yang penting sekali lagi harus tetap bersemangat bahwa memperluas jaringan itu penting, self branding itu penting, jangan bersembunyi, menjadi populer, menjadi dikenal orang itu menjadi penting karena kita akan jauh, akan sampai lebih dulu daripada yang lain. Begitu menurut saya untuk perkuliahan tadi. Semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa memotivasi teman-teman pendidikan bahasa Prancis di UNJ. Ya, semoga la prochaine fois saya bisa datang langsung ke UNJ, saya main Amin. dan Mbak Ika ya, Madam. Ditunggu ya Mas Imam ya. Oui, avec plaisir. Nanti saya main ke UNJ, kita lagi berbagi, mungkin temanya lain atau pariwisata apa nanti avec plaisir saya akan berbagi, misalnya kontak-kontak agence de voyage, etc. Donc, nah, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions encore. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, Monsieur. Oh Merci ya, Monsieur, beaucoup, mungkin Monsieur. kita boleh berkenalan atau faire la relation aux réseaux sociaux di Instagram, boleh, Monsieur? Bien sûr, bien sûr. Alors là, ça c'est Thierry Imam Subandrio, peut-être, je partage quand je travaille sur le terrain, je publie mes photos avec mes clients, en espérant que ça va vous inspirer, Oui. ces publications. Travailler sur le terrain avec 10 clients, 15 clients, etc. Donc, D'accord, Monsieur. Merci beaucoup. Alors, avant de finir, peut-être on peut prendre des photos ensemble, Kakak Panitia? Oke, sebentar saya ingin menambahkan sedikit saja ya. Boleh, Madam. S'il vous Ya, plaît, Madam. kepada Mas Imam, ya terima kasih banyak sudah menerima. avec plaisir, chère Madame Mbak Yunilis. Oke, sedikit informasi ya teman-teman mahasiswa bahwa Mas Imam ini jam terbangnya sangat tinggi ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi memang betul berdasarkan pengalaman beliau. Dan Mas Imam ini kemarin sempat ke Malaysia dengan Madam Wahyu ya, betul? Bulan Juli tahun lalu ya. Oke. Dan ke Prancis dengan Madame Yunilis. Dan ke Prancis dengan saya di bulan November dan Desember tahun lalu. Jadi memang relasi itu penting sekali ya Mas Imam ya. Jadi kalau Penting kalian nanti sekali. sudah lulus gitu ya, sama teman-teman seangkatan jangan sampai lepas hilang kontak gitu. Karena relasi itu penting. Karena kami juga yang baru ketemu di Jakarta dan di Prancis aja akhirnya kita menjalin kontak terus ya. Dan itu sangat bermanfaat. Kita bisa saling sharing seperti ini. Mas Imam bisa memberikan apa ya sharing buat mahasiswa terkait apa turisme ya. Agence de voyage, tourisme. Semoga nanti teman-teman mahasiswa bisa membuka juga tuh Agence de Voyage seperti Mas Imam gitu. Dan tadi makasih juga tawaran menariknya Mas Imam ya, Mas Imam. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang tertarik di bidang turisme bisa ikut dengan Mas Imam jalan-jalan ke Bali atau Bromo. Jawa Bali Lombok biasanya Jawa Bali Lombok. Oke, silakan di follow IG-nya Mas Imam Subandrio, Mas Imam, pardon. Oke, makasih banyak ya Mas Imam ya. Kemudian Mas Agi,
Enchanté, saya baru pertama kali bertemu Monsieur Agi. Semoga nanti bisa menjalin kolaborasi juga ya. Oui, merci beaucoup, Madame Yunis. Ya, enchanté. Enchanté. Ya, merci. Silakan Askia. D'accord, Madam. Merci beaucoup juga untuk Madam nih yang sudah berkat relasi Madam kita bisa memiliki ataupun mendapatkan apa ya sesi platform dari pengajaran mata kuliah ini yang sangat insightful. Merci beaucoup, Madam. Baik, boleh ke kakak panitia? Oke, izin dokumentasi ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, yang belum on cam bisa on cam atau apa? Oke, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih.